Allah saya aja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan semua sihat petang ni insya-Allah. Ibu-ibu sihat insya-Allah. Pertama sekali saya nak minta maaf kepada tuan motor JLF 7582. Saya tadi tersangkut, jubah saya terpatah sikit nombor plate. Jadi jumpa saya lah. Nanti saya bayar balik nombor plate tu. Kos tu. Saya minta maaf sangat. Tadi masuk lalu terlanggar nombor plate belakang tu terpatah. Siapa katanya tuan punya motor tu JLF 7582 tu kan. Kalau ada nanti jumpa saya tadi minta tuntut dengan saya tuan kan. Alhamdulillah, marilah kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk kita menambahkan lagi gudang-gudang simpanan pahala kita, khususnya pada bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan untuk para umat ataupun umat ini untuk menambahkan amalan mereka dan menambahkan gudang-gudang pahala mereka. Maka apabila kita berada dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalaulah orang tanya kita apa amalan yang terbaik yang patut kita buat apabila tiba pada bulan Ramadan ini, yang pertama sekali ialah dengan kita menyempurnakan seboleh mungkin amal-amal yang wajib yang kita patut tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal wajib tu yang kita kena sempurnakan dengan seboleh mungkin. Sebab amal yang wajib itu pada bulan biasa pahalanya begitulah, tapi pada bulan Ramadan Allah gandakan 70 kali ganda. Jadi sehebat mana pun amalan, contohnya kita kata amalan sunat, baca Quran, solat tarawih, masih tidak boleh menyamai ibadah wajib yang kita difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ibadah sunat yang lebih ganjaran pahalanya berbanding dengan ibadah sunat yang lain. Contoh, mana lebih besar pahala sunat, ibadah sunat? Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu, ataupun kita panggil solat sunat rawatib. Contohnya solat sunat sebelum subuh, solat sunat fajar. Mana lebih besar solat sunat fajar tu dengan solat sunat tarawih 24 rakaat ke, 40 rakaat ke, 100 rakaat? Mana lagi besar tuan? Masih lagi besar solat sunat yang mengiringi solat fardu. Masih lagi besar. Maknanya kalau dah kita tengok ada hamba Allah, dia
fokus solat tarawih sampai 20 rakaat. Tapi solat sunat sebelum solat fardu itu ditinggalkan. Sebenarnya dia telah meninggalkan pahala yang lebih besar daripada pahala yang sepatutnya didapat. Begitu juga kalau kita tengok antara amalan yang sepatutnya kita jaga pada bulan Ramadan ini ialah solat berjemaah. Ataupun paling kurang pun kalau tak dapat langsunglah berjemaah dekat masjid, sekurang-kurangnya berjemaahlah walaupun di rumah. Kerana pahala solat berjemaah ni lebih besar lagi daripada amalan-amalan sunat yang kita nampak macam seolah-olah dia besar. Tapi amalan ini lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu membezakan mana satu pahala yang patut dia kejar dan mana yang pahala yang dia boleh, orang kata aku buat juga, tapi maknanya yang pahala yang paling besar ini tak ada kompromi, saya mesti buat yang ini. Maka orang ini adalah orang yang amalannya itu dilandaskan dengan ilmunya, pengetahuannya terhadap apa yang dia faham daripada hadis Nabi, daripada saranan-saranan daripada Al-Quranul Karim. Pada petang ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam masa yang sedikit saya nak sentuh tentang satu amalan yang menjadi satu amalan yang amat-amat dikesali oleh mereka-mereka yang tak dapat melakukan amalan tersebut ketika mana mereka berada di atas dunia dulu, dan bila mana dia nak dikembalikan oleh Allah, maka dia amat menyesali tak dapat buat amalan tersebut. Amalan itu berada dalam surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah, surah pertama selepas surah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah. Di awal-awal ayat dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat kedua. Ayat ketiga, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang dikatakan orang yang percaya dengan perkara-perkara yang ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, iaitulah orang yang menjaga ataupun yang mendirikan solatnya. Orang yang solat ni tuan-tuan, kenapa bersungguh-sungguh sangat dia datang ke masjid di waktu pagi, datang ke masjid dengan gelap gelitanya, dengan badan yang dah tak berapa nak kuat, dah uzur, sanggup keluar daripada rumah meredah kesejukan, kerana mereka ini kepercayaannya pada perkara yang ghaib sangat tinggi. Apa keimanan ni pada perkara yang ghaib? Untuk dapat ganjaran syurga. Syurga kita tak pernah nampak, tapi kerana kita yakin syurga itu ada, benda yang ghaib, benda yang sam'iyat yang kita dengar dan disebut adanya syurga, maka kita gagahkan diri kita bangkit untuk melakukan ibadah solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepadanya, ini juga termasuk dalam golongan ataupun kategori orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Tuan-tuan, dalam Quran tuan-tuan, Allah sebut tentang infak ni tuan-tuan, tentang bersedekah, tentang infak, keluarkan harta ni tuan-tuan berapa kali tuan-tuan? Allah sebut berapa kali tuan-tuan? Agak-agak berapa kali? Ada tak? 10 kali ada tak tuan-tuan? Ada tak? Allah sebut tentang infak tuan-tuan dalam Al-Quran 49 kali. Sama ada gunakan kalimah yunfiq, anfaqa, nafaqah,
yatasaddaqun, kalimah-kalimah ini Allah sebut dan Allah memberikan gambaran berita gembira kepada orang yang menginfakkan harta. Hanya sekali sahaja syaitan yang menceritakan kepada kita bahawa dengan berinfak kita akan jadi fakir. Tetapi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala cerita orang yang infakkan harta, Allah akan gantikan dengan ganjaran-ganjaran yang begitu besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah menukilkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah sebut, dan belanjakanlah harta yang telah diberikan kepada kamu sebelum sampai ajal kepada kamu. Maka pada saat tiba ajalnya, lalu orang ini akan merayu kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, boleh tak ya Allah tangguhkan sekejap saja lagi, tangguhkan sikit saja lagi ya Allah, ila ajalin qarib, sikit saja lagi ya Allah. Untuk apa manusia minta tangguh? Nak solat, nak berpuasa, nak melakukan jihad fi sabilillah? Jawapannya tidak. Manusia di saat akhir hayatnya dia akan minta Allah tangguhkan sikit masanya. Tujuannya apa? Fa'asaddaqa, fa'asaddaqa, aku nak bersedekah ya Allah. Fa'asaddaqa, aku nak bersedekah ya Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana amalan sedekah inilah antara amalan yang boleh menjadikan pahala kita ni berterusan, jariah. Salah satu amalan ataupun pelaburan yang kita buat sekali tapi ianya berterusan, antaranya ialah sedekah. Tuan-tuan tengok orang yang memahami konsep pelaburan yang menguntungkan ialah apabila dia ada harta, dia wakafkan fi sabilillah. Orang yang ada rezeki lebih, dibeli satu mesin air, contohnya penapis air, letak kat masjid, niat wakaf. Selagi mana mesin tu digunakan oleh orang, walaupun dia hari ni sedekah mesin tu, tiba-tiba besok dia meninggal, tetapi mesin itu digunakan oleh orang ramai selama 10 tahun. Dia duduk di alam barzah selama 9 tahun 363 hari tu, 364 hari tu tuan-tuan, semuanya pahala setiap hari mengalir kepada dia. Orang yang ada kemahiran menanam pohon, dia tengok ada tanah yang terbiar, lalu ditanam pohon yang panjang usianya. Contohnya pohon kelapa. Orang dulu suka tanam kat pohon kelapa. Tuan-tuan tengok dekat Sabak Bernam tuan-tuan, dekat tepi pantai tuan-tuan, penuh pohon kelapa dekat sana. Tengok pohon kelapa tu usia dah 60 tahun, 70 tahun, masih berbuah. Tanah tu bukan tanah individu, kadang-kadang tanah tu tanah tepi pantai, tak ada siapa pemilik, mungkin tanah kerajaan dan sebagainya. Siapa yang tanam pohon tu tuan-tuan? Orang tu dia faham konsep jariah, pahala jariah. Mungkin tuan tu dah lama meninggal dunia, 70 tahun dulu dah meninggal, pohon tu masih ada. Pohon yang ditanam ni tuan-tuan, apa sahaja manfaat daripada pohon itu, semua dapat pahala. Walaupun kadang-kadang kita kata pohon ni tak ada apa faedah pun, tak ada buah pun, tapi orang yang duduk berteduh di bawah pohon itu, orang berteduh bawah pohon itu, siapa tanam pohon tu? Yang tanam pohon tu dapat pahala. Orang yang ada rumah sewa, dia kata saya tak nak ambil lah sewa rumah ni, saya nak bagi sewa rumah ni untuk masjid. Dia nak bagi infak, dia tak ada duit sangat, tapi dia ada rumah sewa. Rumah sewa tu dah kata kalau sebulan 200, 300. Dia pun jumpa dengan pengurusi masjid, Pak Raja ni.
Saya punya rumah sewa tu yang seberang jalan masjid tu ada 2 pintu lah. Saya rasa saya nak bagilah dia punya infak, dia punya sewa tu nak bagi dekat masjid. Tuan-tuan, selagi mana duit sewa tu mengalir pada masjid, maka dia dapat pahala. Dalam banyak-banyak harta jariah yang boleh diinfakkan, tuan-tuan, harta yang boleh menjadi kekal sampai bila-bila, boleh jadi sampai hari kiamat, pahalanya tetap terus mengalir pada kita, ialah apabila seseorang itu mewakafkan sebidang tanah. Sebab bangunan kalau kita infak mungkin 50 tahun, 60 tahun butuh. Tapi ada benda yang kalau diinfakkan, tuan-tuan, ianya akan kekal sampai bila-bila. Dan sebidang tanah yang diinfakkan, yang mana tanah itu pula diniatkan untuk dibina masjid, itulah pelaburan yang sangat-sangat menguntungkan bagi orang yang memiliki harta tanah tersebut. Tuan-tuan tengok Masjid Nabi SAW. Sampai hari ini dah 1400 tahun lebih, 1435 tahun. Sebab Nabi 13 tahun di Mekah, sekarang 1445 tu dah hijrah. Tolak 13 tahun lebih kurang 1432 tahun manusia ibadah di Masjid Nabi. Tuan-tuan bayangkan siapa pemilik tanah wakaf di Masjid Nabi itu, tuan-tuan, yang mendapat pahala yang berterusan sampai. Jadi tuan-tuan, ada di antara orang kita dulu-dulu, dia punya wakaf, dia tak ada tanah. Jadi dia ni ada kemahiran. Kemahiran dia apa? Gali perigi. Jadi dia kata tak apa, perigi ni saya gali, ikhlas, saya tak nak ambil rumah, saya niat gali perigi, mudah-mudahan ada manfaat. Sebab tu tuan-tuan tengok, kadang-kadang dulu-dulu kan ada orang masuk hutan, dalam hutan tu ada perigi, dalam hutan. Subhanallah, dalam hutan ada perigi. Terkejut orang. Ada pula makhluk, siapa pula yang duduk dalam hutan ni, tuan-tuan? Manusia, tuan-tuan. Subhanallah. Bila dia nampak dia ni bukan hanya hidup dia dengan manusia saja, tetapi dia melihat bagaimana dia membina hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melakukan sesuatu kerana Allah tanpa mengharapkan pujian dan ganjaran daripada manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah berikan satu gambaran harta yang kita infakkan itu seumpama satu biji benih yang Allah ganti balik dengan 700 biji benih. Orang yang menginfakkan harta RM1 contohnya, Allah akan melipat gandakan pahala infaknya itu sampai melebihi 700 kali ganda. Ataupun Allah kata wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah boleh melipat gandakan lebih daripada itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Bergantung kepada saat manusia memerlukan harta tersebut, dan saat kita pun memerlukan harta di saat kita infak itu. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang dalam Al-Quran Allah sebut tentang bagaimana manusia ini di saat dia susah, maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak uji keimanannya, dengan Allah nak tengok sejauh mana dengan kesusahannya itu dia lagi berinfak fi sabilillah. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Apa maksud ayat ini, tuan-tuan? Allah sebut hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah, infaklah, sumbanglah mengikut kemampuannya.
Dan Allah tambah lagi, dan sesiapa yang disempitkan rezeki. Tuan-tuan, ada waktu tuan-tuan kita punya rezeki ni sikit, duit yang ada kat tangan tak berapa nak banyak. Maka cara nak meluaskan rezeki yang sempit ni tuan-tuan, kata Allah, falyunfiq wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka berikanlah nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tengok tuan-tuan, matematik manusia tuan-tuan, kalau tolak makin berkurang. Betul tuan-tuan? Matematik manusia ni, kalau ada 10, tolak 2, tinggal 8. Berkurang manusia punya matematik. Tetapi matematik Allah Subhanahu wa ta'ala lagi memberi, semakin bertambah. Sebab itulah Allah sebut di hujung ayat, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberati seseorang itu melainkan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah lah yang akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh kepada kita. Nabi, kalau nak banding dengan kita tuan-tuan, kita sebenarnya lebih senang jauh dengan Nabi SAW. Kita pernah tak tuan-tuan, satu hari dalam rumah kita tak ada makanan, duit tak ada kat tangan, apa pun tak ada, yang kita sendiri tak tahu kita nak buka apa petang. Pernah tak macam tu tuan-tuan? Rasanya tak pernah kan? Tak pernah rasanya, saya rasa lah. Tapi Nabi SAW sendiri, kalau kita tengok dalam banyak riwayat, Nabi balik ke rumah, jumpa dengan isterinya, ada tak makanan dekat dapur kita? Ada tak kat rumah kita? Rumah Nabi pun tak ada dapur sebenarnya. Ada tak makanan dekat rumah kita? Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, hari ni kita tak ada apa-apa ya Rasulullah. Pernah tak dalam hidup kita, kita balik rumah, anak kita balik rumah, balik daripada asrama contohnya, dia balik ke rumah, pergi ke dapur, tengok kat rumah tak ada apa-apa? Tak pernah tuan. Sungguh pun begitu keadaan Nabi SAW, tetap Nabi ini digelar sebagai orang yang pemurah. Dan pemurahnya Rasulullah SAW sampai ke tahap Nabi tak ada duit, Nabi terpaksa pinjam duit daripada sahabat Nabi untuk Nabi bagi kepada orang lain. Pernah tak tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak ada apa-apa, kita pinjam dengan orang untuk kita sedekah fi sabilillah? Pernah tak tuan-tuan? Itu tak sampai tahap itu tuan. Biasa kita pinjam nak beli motor, kita nak beli basikal baru, itu kita pinjam tuan-tuan. Tak pernah kita pinjam, nak pinjam sekejap RM10. Awak takkan tak ada RM10 pun tak ada? Tak ada, saya memang langsung tak ada. Ya, cari dalam, dulu letak duit dalam kopiah, buka kopiah celah-celah tu, tak ada duit dalam kopiah tu. Nak pinjam RM10, nak buat apa RM10? Saya nak pergi infak, lagi sedekah, tak ada. Tak pernah lagi tunjuk macam tu. Tapi itulah amalan Nabi SAW sampai begitu sekali. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara amalan yang dibuat, yang salah satu daripada amalan yang dia cuba untuk memperbanyakkan infak, ialah dengan asina apa, saya Imam Syafi'i pernah meminjam untuk diinfakkan fi sabilillah. Di akhir hayat Imam Syafi'i tulis surat hutang yang dia pernah hutang dengan si fulan bin si fulan. Imam Syafi'i tulis surat kepada siapa? Kepada gubernur Mesir pada ketika itu, supaya gubernur Mesir ini menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bila Imam Syafi'i meninggal, wafat, datang orang bawa pesanan tu pergi dekat gubernur Mesir. Bila gubernur Mesir buka, kata gubernur Mesir, apa sahaja hutang yang ada pada Al-Imam Syafi'i, aku akan selesaikan. Betul tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita ni tuan-tuan ada hutang dengan manusia yang kita rasa kita tak mampu betul bayar, ni bukan betul-betul tak mampu ni bukan sengaja tak nak bayar, yang betul tak mampu ni, jangan kita bawa hutang kita sampai kita mati, kita senyap, anak isteri kita tak tahu kan. Besok penat kita nak menjelaskan hutang kita di hari akhirat. Jadi buat wasiat hutang-hutang yang ada pada kawan-kawan kita, ke jiran-jiran kita. Besok kalau kita ada anak buah ke yang kaya sikit, yang ada rezeki lebih sikit,
maka mudah-mudahan anak buah kita lah yang sempurnakan hutang-hutang kita tu. Sebab manusia ni bukan sentiasa kaya, ya. Imam Malik rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i, pernah ada hutang. Lalu Imam Malik ini dia meminta kepada sahabatnya yang duduk di Mesir, iaitu Al-Imam Al-Layth. Imam Layth ni seorang imam yang cukup hebat dalam ilmu fiqh, sehingga kan Imam Syafi'i bila bertemu dengan Imam Layth, Imam Syafi'i kata apa? Al-Laythu afqahu min Malik walakinna talamidahu khadhalu. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Layth ini sebenarnya dia lebih faqih, lebih alim dalam ilmu fiqh berbanding dengan Imam Malik. Tetapi anak murid kepada Imam Layth ini tidak mengangkat mazhab ataupun dia punya pandangan-pandangan dalam mazhab fiqh. Jadi satu hari Imam Malik ni ada masalah kewangan, hutang. Lalu Imam Layth yang duduk di Mesir mengutuskan, disebut dalam riwayat sebut 500 dinar ke macam tu tuan-tuan, hantar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Mesir, di Mesir sana ada satu makam Imam Layth. Di situ siapa yang ziarah dekat makam Imam Al-Layth tu tuan-tuan, dia punya penjaga makam sampai hari ini akan hidangkan makanan kepada orang-orang yang datang dekat makam tersebut. Sebab antara amalan Imam Al-Layth ini, dia punya sifat kepemurahannya itu yang sangat luar biasa. Setiap kali orang datang bertemu dengan dia, jarang sekali orang tu datang dia tak hidangkan makanan. Jadi walaupun tuan tu dah meninggal dunia, tetapi sifat ataupun kesan kepemurahan tuan punya diri itu, walaupun dia dah tak ada, yang jaga makam itu seolah-olah diberikan rezeki oleh Allah untuk menjamu tetamu-tetamu yang menziarahi makam orang yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika dia hidup di dunia dulu, tetamu datang pada dia di saat dia hidup, tak pernah tetamu tu datang dia tak hidangkan makanan. Jadi walaupun saat dia dah meninggal dunia, Allah jadikan orang-orang yang duduk di makam ataupun yang menjaga tempat imam itu, mereka ini diberikan rezeki oleh Allah untuk memberikan makan dan minum kepada orang yang menziarahi tempat tersebut. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memberi, Allah sebut orang yang memberi ini dia ada dua kategori orang yang memberi. Ada saat orang memberi itu dia memberi dalam keadaan tersembunyi, tak diketahui oleh orang lain. Ada saat orang itu memberi di saat dia memberi dalam keadaan terbuka. Sebab tu tuan-tuan, dalam amalan ni tuan-tuan, ada amalan yang kita memang kena buat orang tahu. Contohnya amalan yang kita kena buat orang tahu ni tuan-tuan, amalan wajib. Contoh solat, amalan fardu. Sebab tu kita digalakkan solat fardu di masjid. Orang tahu, oh ni memang kaki masjid, kan? Ataupun membayar zakat. Membayar zakat ni amalan fardu, wajib. Jadi dia datang ke masjid, orang tahu dia bayar zakat, sebab itu adalah amalan yang fardu. Ada amalan yang kita kalau lagi baik orang tak tahu. Contohnya orang yang melakukan ibadah sunat qiyamul lail. Sebab tu Nabi kata yang paling bagus qiyamul lail ini ialah yang dilakukan di rumah. Kan kita bangun qiyamul lail waktu malam, buat dekat bilik, ya, di saat manusia yang sedang tidur, kita bangun malam, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Ataupun kita bersedekah, kita bagi fakir miskin, kita sumbang infak buat bubur lapuk, kita bagi pada ahli masjid, ahli qari'ah masjid, orang tak tahu. Kerana apa?
dengan kita tidak memberitahu orang, kadang-kadang lebih memberikan kita rasa lebih tenang dalam kita menjaga kita punya keikhlasan yang ada dalam diri kita. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia kalau memberikan sedekah ataupun memberikan infak, dia akan datang membawa gandum. Gandum itu diletakkan di atas bahunya, lalu diletakkan di hadapan rumah-rumah orang yang fakir dan miskin. Maka pada saat waktu itu, orang tuan rumah itu dalam keadaan tidur, tak sedar. Jadi bila orang bangun pagi, tengok depan pintu ada gandum. Tak ada siapa tahu siapakah yang memberikan sumbangan gandum tersebut. Cucu Nabi SAW, Ali Zainal Abidin, digelar sebagai As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Dalam riwayat kata dia satu hari solat tuan-tuan 1000 rakaat tuan. Banyaknya sujud dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat 20 rakaat pun pesan ke imam, malam ni jangan baca panjang sangat. Ya, pendek-pendek kasi imam 20 rakaat malam ni. Tapi cicit Nabi SAW ini tengok tuan-tuan. Orang tak tahu siapa yang sumbang pada hari kewafatan beliau. Orang melihat di bahunya ada kesan. Dulu-dulu kan bila orang buat gandum kan dia ada tali yang letak atas bahu, jadi ada kesan hitam dekat bahu yang selalu diletakkan gandum itu. Maka barulah orang tahu selama ini yang memberikan infak di saat manusia tak tahu, rupa-rupanya cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila meninggal saja, maka bila orang bangun pagi buka pintu rumah, tengok dah tak ada lagi dah gandum yang ada di hadapan rumah mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini orang kalau nak sumbang harta tuan-tuan sangat mudah tanpa orang tahu pun. Hari ini buka aja dalam internet, dalam handphone, tengok ada orang nak bina madrasah, orang nak bina masjid tuan-tuan, infaklah. Ya Allah kata, ya, mengikut sekadar yang mana Allah anugerahkan kepada kamu rezeki. Dalam handphone punya buka meme tu, bagi duit kita tinggal RM2.20 ni. Tak apalah, saya ada RM2.20, saya infak untuk masjid ni RM20. RM20. Dah itu kemampuan kita tuan-tuan, nak buat macam mana tuan-tuan? Jangan kita rasa malu. Sahabat Nabi dulu tuan-tuan, kalau dia ada kurma sebiji, kan, masa time nak buka puasa tuan-tuan, ada kurma sebiji tuan-tuan, dikoyak kurma tu separuh, dibagikan kepada sahabatnya untuk buka puasa. Tuan-tuan, kita kat sini tuan-tuan tak ada budaya. Sini budaya kurma semua banyak ni, seorang 3 biji. Itu yang tak ada koyak kurma tuan-tuan. Cuba tuan-tuan sekali tuan-tuan, kita buka puasa dengan kawan kita sebelah kita, Tok Imam. Kita ambil sebiji kurma, koyak. Tok Imam ambil separuh. Sempat lagi dapat pahala tu. Tengah nak buka puasa tu, sempat lagi dapat pahala tu. Bagi sebahagian kurma yang ada pada diri dia. Rasanya cukuplah tuan-tuan. Sekadar itu perkongsian pada petang ini, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yaghfirul mustaghfirin wa yanjatat ta'imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tammim taqsirana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa motor dia? Siapa pemilik JLF?